Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar dan para penuntun yang dikasihi, sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu dalam talian untuk menyambung pelajaran kita yang membincangkan kalimat Allah Rabbil Alamin, iaitu ayat kedua ataupun sebahagian ayat kedua daripada surah Al-Fatihah. Perkataan Rabb yang diertikan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Dia sebagai Khalik dan kita hambanya sebagai makhluk. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik bagi tiap ciptaannya. Dan ketiga, dia yang mengatur kehidupan ini. Sebahagian daripada pengertian pertama Allah sebagai pencipta telah dijelaskan. Kali ini kita meneruskan dengan menjelaskan bahawa Khalik yang maha mencipta bukan setakat dia mencipta, dia menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Kerana itu, sebagai makhluk, wajib kita menerima segala yang telah diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara itu pada kita baik, wajib mensyukuri, dan kalau ditakdirkan sesuatu yang tidak disenangi, maka perlulah kita meredai. Jadi syukur adalah sesuatu yang mesti ada pada setiap orang yang mengaku beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmat kurniaanku. Syukur tidak harus dilihat sebagai pengakuan dengan lidah semata-mata. Kerana manusia sememangnya sukar untuk bersyukur dan terus bersyukur. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilun min ibadiy syakur. Yang bermaksud, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Bila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersyukur akan ditambahkan lagi nikmat. Contoh, bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita suatu kesenangan, kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran itu, kita akan merasa senang,
kita akan terus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buat perbandingan dengan orang lain yang lebih susah daripada kita, kesyukuran kita menjadi suatu yang boleh membantu untuk meneruskan kehidupan tanpa perasaan tidak senang melihat orang lain senang. Akhirnya akan timbul sifat qanaah. Dan sifat qanaah ni juga perlulah kita fahami dalam perspektifnya yang benar, yang tepat. Qanaah bukan berarti bila kita dikurniakan sesuatu, lepas tu kita katakan kita qanaah. Kita tak mahu terus berusaha. Kita tidak mahu mencari jalan untuk mendapat dan menambah nikmat. Itu satu pandangan yang agak kurang tepat. Kerana qanaah bukanlah artinya kita bila dapat satu terus kita berpeluk tubuh, kita merasa bahagia dengan kita apa yang kita ada. Dan kita perlu merasakan bahagia dengan apa yang kita ada. Tetapi ini tidak melarang kita untuk terus menambah apa yang kita miliki. Tetapi orang yang bersyukur itu juga bukanlah dia membulut, dia menikmati semua yang dimiliki tanpa berkongsi dengan orang-orang yang memerlukan. Lebih banyak harta yang kita miliki, lebih banyak pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan apa saja nikmat yang datang daripada Tuhanmu, hendaklah kamu hibahkan. Hibah bermaksud kita berkongsi dengan orang lain. Dan perkongsian dengan orang lain itu akan membawa ketenangan. Kalau sebaliknya difikirkan, jika aku memberikan, maka akan berkuranganlah harta yang ada padaku. Itu adalah sifat tamak, sifat orang yang luki. Tetapi perkongsian itu artinya akan memberikan bantuan, menjadikan orang lain turut senang, membebaskan orang lain daripada kemelisitan hidup ataupun kekurangan keuangan. Itu akan memberikan kebahagiaan pada kita kerana kita dapat membantu. Dan bila kita merasa bahagia dapat membantu orang lain, itu juga suatu ketenangan kepada diri kita, suatu pertambahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Perkongsian nikmat kepada mereka yang memerlukan memang sangat digalakkan, terutama dalam masa-masa sekarang ini dengan wabak yang sedang melanda. Ramai mereka yang berpendapatan rendah, mereka yang bekerja sendiri, terjejas pendapatan. Jika kalau ada di antara kita yang tahu dan punya kelebihan, maka wajarlah kita berkongsi, kerana itu adalah merupakan tanda syukur kepada Allah. Tetapi perkongsian itu adalah satu perkongsian yang ikhlas. Janganlah seperti apa yang dikatakan dalam masyarakat kita, seperti ataupun ada udang di sebalik batu umpamanya. Jadi bila memberi ada matlamat tertentu.
Ini bukan suatu tanda syukur, tetapi ini satu jerat, ini satu hilah untuk mempengaruhi ataupun mendapat sesuatu di sebalik pemberian itu. Kemudian syukur juga di atas kurniaan Khalik kepada kita. Hendaklah hati kita reda dengan kurniaan tersebut, walaupun agaknya tidak seperti yang diharapkan. Kalau lebih kita berfungsi, kalau kurang kita tetap reda, kerana itulah rezeki kita untuk waktu itu. Kita tak boleh umpamanya membuat tuduhan bahawa Allah itu tidak adil kepada kita, Allah itu tidak mengkabulkan apa yang kita pohonkan. Itu semua adalah sifat-sifat makhluk yang tidak mengenal siapa Khaliknya. Allah kita tidak boleh tanyakan. Maksudnya kita tak boleh bertanya kepada apa juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia yang Maha Agung, Dia Maha mengetahui, dan kita tidak mengetahui apakah hikmah umpamanya kita tidak diberi lebih seperti orang lain mendapat kelebihan. Tapi kalau kita tidak memikirkan, mungkin dengan kekurangan yang kita perolehi ataupun perolehan kita terbatas, ada hikmah. Kerana Allah tidak pernah menjadikan sesuatu tanpa hikmah di sebaliknya. Dan syukur kepada Khalik hendaklah juga dilafazkan dengan lidah. Sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita memuji keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai makhluk, kita perlu juga menerima apa jua yang tidak menyenangkan jika berlaku dalam kehidupan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila menentukan, kita perlu melihat apa kekurangan yang ada pada kita, apa kelemahan yang ada pada kita. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Itulah sifat sebagian manusia, suka untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Dan ini tak akan memberikan faedah kepadanya, malah menimbulkan rasa sakit hati. Kalau tak dapat dikawal, boleh menimbulkan rasa marah, kemudian permusuhan berlaku. Jika suatu keburukan menimpa, tidak ada pilihan lain bagi kita. Pertama, mestilah redha. Dan kedua, kita lihat kenapa ia berlaku. Kerana apa yang berlaku mestilah punya sebab-sebab sehingga ia boleh berlaku. Jadi sebagai makhluk, pertama tadi kita katakan, hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, hendaklah sentiasa redha dengan apa juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha bukan artinya kita terus berpeluk tubuh
Kalau kita perhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun baginda di Makkah Al-Mukarramah, hanya segelintir orang-orang yang tak beriman kepada Rasulullah. Malah ramai kaum keluarga baginda tidak mahu beriman. Baginda menganggap itu sebagai satu kenyataan, kerana tidak boleh memaksa mereka. Dan baginda tidak merasa putus asa. Demikian juga kita. Bila jika ditimpa apa jua musibah, apa jua yang tidak menyenangkan, kena ikhtiar dan tidak boleh berputus asa. Kerana sifat putus asa itu adalah sifat orang-orang yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita melihat statistik di negara kita, daripada jumlah orang-orang yang meragut nyawa mereka sendiri kerana sakit, kerana masalah kewangan, kerana masalah keluarga dan sebagainya, sedikit sangat yang melibatkan masyarakat Islam. Jadi orang yang merasakan putus asa kerana diuji dengan sesuatu yang kecil, ini akan menjadikannya lari daripada menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dia mestilah berusaha mencari jalan keluar. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tadi, setelah baginda kurang mendapat kejayaan yang diharapkan, baginda berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah itu adalah merupakan plan B bagi baginda. Bila kita diingatkan tentang hijrah Rasul, dan bila sampai ke Madinah baginda berjaya, bukan saja berjaya menambahkan jumlah penganut agama Islam, malah membina sebuah pemerintahan yang disegani oleh masyarakat pada waktu itu, berkat keyakinan baginda bahawa di sana ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Di sana ada sesuatu yang lebih baik jika diusahakan. Ini juga merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya akan bukakan jalan keluar baginya, iaitu dari tiap masalah yang dihadapi, dan akan dikurniakan rezeki dari sumber-sumber yang tidak diduga. Jadi kalau kehidupan kita dirasakan perit, merasa terjepit, kita jangan sekali-kali merasa putus asa. Allah menggunakan kita akal, Allah memberikan kita kemampuan berfikir, hendaklah mencari jalan-jalan yang boleh mengeluarkan kita dari apa jua masalah yang dihadapi. Andainya masalah itu kita tidak nampak jalan keluarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita pula dalam ayat yang lain.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang mahir, mereka yang profesional, mereka yang punya ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang memang kita berhadapan dengan masalah itu. Tanyalah mereka kalau kita tidak mengetahui. Artinya, Khalik yang mencipta kita telah memberikan panduan, telah memberikan jalan bagaimana kita dapat meneruskan kehidupan kita. Kerana itulah hubungan di antara makhluk dengan Khaliknya, di antara manusia dengan Tuhannya, hendaklah sentiasa diperkukuhkan. Sehingga dengan itu, Rabb yang mencipta kita tidaklah merupakan Rabb yang mengabaikan, tetapi Rabb yang menyiapkan segala kemudahan, segala kelengkapan, dan bergantung kepada kita bagaimana kita dengan iman yang ada. Dan tentunya iman ini perlu ditingkatkan dari masa ke semasa, sehingga kita boleh menikmati kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, Rabb yang Maha Pencipta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.